Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Zuina binti Muhammad Kamil. Nombor matrik saya 17 DIB 21F2017. Di sini saya ingin menerangkan pengenalan tentang Mercy Malaysia. Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang ditubuhkan di Malaysia pada tahun 2005. Matlamat utama organisasi ini adalah menyediakan bantuan kemanusiaan terutamanya dalam bidang perubatan ketika berlaku bencana atau krisis. Mercy Malaysia terlibat dalam pelbagai misi kemanusiaan termasuk menyediakan bantuan perubatan, bantuan dalam bencana alam serta menyokong pembangunan komuniti. Mereka berusaha untuk membantu tanpa mengira latar belakang agama atau bangsa dan turut melibatkan dalam usaha pendamaian dan kerjasama antarabangsa. Seterusnya, ini adalah sejarah penubuhan Mercy Malaysia. Pada tahun 1999, semasa peperangan sengit di Kosovo yang menyaksikan kehilangan ribuan nyawa dan penderitaan meluas, Dr. Jamilah Mahmud tergerak untuk menyumbangkan perkhidmatan perubatannya secara sukarela apabila melihat nasib keluarga awam yang tidak bersalah, terutamanya wanita dan kanak-kanak, tidak menemui organisasi kebangsaan yang bersedia untuk menyokong krisis antarabangsa seperti itu. Beliau mendirikan Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia yang dikenali hari ini sebagai Mercy Malaysia bersama beberapa rakan yang lain. Mercy Malaysia bertujuan menyediakan platform bagi rakyat Malaysia bersatu dan berperanan dalam arena kemanusiaan antarabangsa. Misi pertama Mercy Malaysia adalah ke Kosovo pada Jun 1999. Banyak lagi misi berikutnya dijalankan. Setiap pasukan terdiri daripada rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan tunggal membantu orang lain, tanpa mengira bangsa, agama, budaya atau sepadan. Dalam 2 dekad terakhir, organisasi ini telah menyediakan bantuan kemanusiaan dan program ke 32 negara dalam situasi krisis dan bukan krisis. Mercy Malaysia juga telah berkembang menjadi sebuah organisasi kemanusiaan sepenuhnya yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kemanusiaan, dari tindak balas kecemasan hingga pemulihan, mitigasi dan pencegahan serta persediaan bencana. Ini adalah carta bar kadar sumbangan Mercy Malaysia. Dalam apa yang ditunjukkan, Mercy Malaysia banyak menyumbang dalam sektor perubatan dan kesihatan. Kemudian diikuti dengan persiapan bencana dan air sanitasi dan keperluan kebersihan. Selepas itu, Mercy Malaysia menyumbangkan bantuan dari segi makanan. Dan yang terakhir, kadar sumbangan yang paling sedikit iaitu tempat perlindungan. Dekat sini kita boleh nampak yang Mercy Malaysia lagi mengutamakan sektor perubatan dan kesihatan. Terdapat juga 6 institusi yang bekerjasama bersama Mercy Malaysia. Yang pertama ialah Maybank Islamic Berhad. Yang kedua ialah Yayasan Sundarbi yang dikenali sebagai YST. Yang ketiga ialah Malaysian Airports. Yang keempat ialah Prudential PSN Takaful. Dan yang kelima UNICEF. Dan terakhir ialah Yayasan Hasanah. Assalamualaikum, saya Nur Anissa binti Khairul Azman dengan nombor matrik 17 DIB 21F2049. Seterusnya, saya akan sambung tentang visi dan misi Mercy Malaysia. Visi untuk menjadi terbaik dalam penyampaian bantuan perubatan dan kemanusiaan kepada semua. Misi
Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi bukan untung antarabangsa yang memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko bagi komuniti yang rentan dalam situasi krisis dan bukan krisis. Seterusnya, objektif penubuhan Mercy Malaysia. Yang pertama, penyediaan bantuan perubatan darurat. Menyediakan bantuan perubatan segera dalam keadaan darurat termasuk tanggapan cepat terhadap bencana alam atau konflik. Yang kedua, pembangunan kesihatan mampan. Melaksanakan projek-projek pembangunan berkaitan kesihatan untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan meningkatkan keupayaan komuniti dalam jangka masa panjang. Yang ketiga, aktiviti pengurangan risiko. Melaksanakan program-program yang bertujuan mengurangkan risiko dan meningkatkan keupayaan komuniti untuk mengendalikan dan mengurangkan impak bencana. Yang keempat pula, bantuan kemanusiaan antarabangsa. Menyediakan bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa termasuk menyokong komuniti-komuniti yang terjejas di luar negara. Yang kelima, pendidikan kesihatan masyarakat. Melibatkan diri dalam pendidikan kesihatan masyarakat untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang amalan kesihatan yang baik. Yang keenam, kerjasama dan kemitraan. Bekerjasama dengan agensi-agensi lain, pertubuhan antarabangsa dan pihak berkepentingan tempatan untuk meningkatkan kesan dan berkesanan bantuan mereka. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir, penyediaan bantuan kemanusiaan dalam negeri. Memberikan bantuan dalam krisis dan keadaan darurat di dalam negara termasuk bencana alam atau kejadian-kejadian yang menyebabkan penderitaan masyarakat tempatan. Sekian itu sahaja dari saya. Saya akan pas kepada Iman Kristina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada Madam Sazana. Nama saya Nur Iman Kristina binti Aminuddin, nombor matrik 17 DIB 21F2007. Saya akan menerangkan aktiviti amal yang dilakukan oleh Mercy Malaysia. Pertama, sumbangan. Sebagai sebuah organisasi bukan untung, Mercy Malaysia bergantung sepenuhnya pada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi atau individu yang bermurah hati untuk meneruskan perkhidmatannya dalam menyediakan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang memerlukan. Yang kedua, mengumpul dana atau crowdfunding. Mercy Malaysia sentiasa mencari rakan untuk mengumpul dana bersama dalam meneruskan kerja kemanusiaan. Dari acara berskala kecil hingga kempen kebangsaan, mereka sentiasa membuka peluang untuk bekerjasama dengan rakan yang berkongsi visi dan komitmen terhadap kerja kemanusiaan. Seterusnya, RM1 sehari. RM1 sehari dapat membawa perubahan yang besar. Komitmen harian sebanyak RM1 ini adalah sumbangan untuk menyokong usaha Mercy Malaysia dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan perubatan kepada komuniti yang memerlukan, sama ada di dalam atau luar negara. Dengan memberikan komitmen sebanyak RM1 sehari, kita dapat bersama-sama mencipta impak yang positif dan membawa perubahan yang bermakna. Akhir sekali, ISF, Pembiayaan Sosial Islam atau Islamic Social Financing, adalah inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR dalam bentuk program kemanusiaan dan pembangunan sosial oleh institusi kewangan Islam, IFI dan syarikat korporat. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada aktiviti pengurusan bencana. Ini terbahagi kepada 4 fasa. 1. Fasa pertama adalah respon kecemasan. Ianya fasa kritikal, fasa menyelamat nyawa untuk memastikan tindak balas yang berkesan dalam usaha penyelamatan, pemadaman kebakaran, bantuan perubatan kecemasan, pelayanan advokasi apabila bencana berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 bulan selepasnya. Selain itu, fasa kedua iaitu fasa pemulihan. Fasa ini melibatkan usaha rehabilitasi dan pembinaan semula serta perancangan untuk penggunaan tanah yang sesuai, rehabilitasi industri dan sokongan kelestarian mata pencarian. Tempoh ini berlaku antara 3 hingga 24 bulan selepas bencana. Seterusnya, fasa ketiga iaitu fasa pencegahan atau peringanan.
Tempoh ini menumpukan kepada usaha untuk mencegah atau mengurangkan kerosakan apabila berlakunya bencana. Contoh termasuk penggunaan teknologi rintangan gempa bumi dalam membina semula atau penyesuaian semula, pembinaan tebing, penanaman semula pokok bakau, penanaman semula hutan, pembinaan dan pengendalian sistem pemerhatian meteorologi. Fasa terakhir iaitu fasa kesiapsiagaan. Fasa kesiapsiagaan bencana membantu mengurangkan impak bencana. Fasa ini penting kerana melibatkan peta bahaya, stok makanan dan bahan serta penyediaan kit kecemasan. Impak yang merugikan dapat dikurangkan secara berkesan jika pemerhatian yang sama diberikan kepada semua fasa kitar pengurusan bencana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azrin binti Azizan. Nama matrik saya adalah 17 DIB 21F2021. Saya akan meneruskan perbincangan tersebut mengenai pencapaian Mercy Malaysia. Yang pertama adalah bantuan kemanusiaan gempa bumi yang melanda Turki dan Syria. Mercy Malaysia menghantar pasukan perubatan untuk menyokong pasukan bantuan dan penyelamat bencana khas Malaysia yang akan membina hospital, lapangan terbang dengan sasaran bantuan kepada 3,000 orang mangsa. Selain itu, bantuan alat perubatan untuk khidmat kesihatan utama, kit kebersihan, tablet, penulinan air dan kemudahan tandas juga akan dihantar ke kawasan yang terjejas. Bagi tujuan ini, bantuan dana diperlukan dianggarkan sebanyak RM3 juta ringgit. Pencapaian yang kedua adalah Mercy Malaysia menghantar sukarelawan di Sabah. Mercy Malaysia menggerakkan sukarelawannya di Sabah susulan penularan pandemik COVID-19 di negeri itu bagi membantu klinik kesihatan setempat. Mercy Malaysia menjalankan 1,200 ujian COVID-19 di Lahad Datu serta menyediakan kit kebersihan ataupun COVID test dan pek makanan kepada komuniti yang terjejas dengan penularan pandemik itu. Dan pada masa itu, kawasan yang paling terjejas adalah Tawau sebanyak 759 kes, Sempurna sebanyak 309 kes, Lahad Datu 295 kes dan Kunak sebanyak 75 kes yang melibatkan 962,661 orang keseluruhannya dalam komuniti berkenaan. Pencapaian yang ketiga adalah Mercy Malaysia melancarkan tabur bantuan kepada Afghanistan. Mercy Malaysia telah melancarkan semula tabur bantuan Afghanistan untuk menghulurkan sokongan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkesan. Selain daripada itu, Mercy Malaysia turut menghantar pasukan rapid assessment dan emergency medical response pada 28 Jun 2022 untuk menjalankan intervensi impak dan penilaian kesiapsiagaan bagi pasukan yang akan datang. Antara bantuan yang disampaikan oleh misi kemanusiaan yang merangkumi seperti perkhidmatan perubatan kecemasan, perkhidmatan kesihatan awal, bantuan dan bekalan perubatan. Yang kedua adalah pemulihan infrastruktur kesihatan. Yang ketiga adalah perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial. Bantuan yang terakhir adalah hand sanitizer untuk kebersihan. Pencapaian yang terakhir adalah Mercy Malaysia menyalurkan bantuan kepada Gaza di Palestin. Mercy Malaysia telah menyalurkan bantuan kecemasan dan perubatan fasa pertama yang bernilai RM500,000 kepada penduduk Palestin selepas serangan awal rejim Zionis di Masjid Al-Aqsa pada Mei 2021. Bantuan itu disalurkan kepada Kementerian Kesihatan Palestin yang akan mengagihkan kepada 33 hospital di Gaza yang terjejas. Mercy Malaysia juga mengagihkan bantuan makanan dan perkakasan isi rumah kepada 100 orang mangsa daripada 1,200 orang keluarga. Selain itu juga peralatan dapur, bantal, selimut, mesin basuh kepada 50 keluarga yang lain. Penerima manfaat adalah 72,000 keluarga yang terkesan akibat serangan rejim Israel. Slide yang seterusnya adalah gambar-gambar yang Mercy Malaysia menyalurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan. Gambar yang pertama adalah Mercy Malaysia memberikan bantuan kepada saudara kita
yang telah diserang di Gaza. Gambar yang kedua adalah pihak Mercy Malaysia menyalurkan bantuan dan menghantar kaki tangan kerajaan ke Sabah kerana mereka tidak mencukupi kaki tangan kerajaan, perubatan dan juga peralatan untuk menghadapi pesakit yang terjangkit COVID-19 ketika di hospital. Gambar yang ketiga adalah gambar Mercy Malaysia menyalurkan bantuan kepada golongan miskin luar bandar di Kelantan dan Terengganu. Gambar yang keempat adalah gambar Mercy Malaysia menjalankan servis pemeriksaan pergigian di Sabah. Dan gambar yang terakhir adalah Mercy Malaysia telah menyalurkan bantuan kepada Turki ketika diserang malah ketika itu pada musim sejuk. Lalu Mercy Malaysia menyumbangkan keperluan seperti stokin, selimut dan sebagainya. Akhir kata, keberkesanan dan kepentingan peranan Mercy Malaysia sebagai organisasi kemanusiaan tergambar jelas dengan kesungguhan menyediakan bantuan perubatan dan kemanusiaan di krisis dan keadaan bukan krisis. Mercy Malaysia telah menjadi mercu tanda harapan bagi mereka yang memerlukan. Sebagai penutup, kita diingatkan akan kepentingan terus untuk menyokong usaha organisasi ini. Keberlanjutan dan kejayaan Mercy Malaysia bergantung kepada sokongan berterusan daripada masyarakat yang peka terhadap kemanusiaan. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya akan memaparkan satu video bahawa pihak Mercy Malaysia akan menyalurkan bantuan kepada pihak Gaza. Selamat menonton. Sekian, terima kasih. Hari ini merupakan hari yang ke-46 peperangan di Gaza semenjak peperangan bermula pada 7 Oktober yang lalu. Sehingga hari ini Mercy Malaysia telah pun mengagihkan bantuan dana lebih daripada RM2 juta Malaysia, di mana dana-dana ini terkumpul daripada dana bantuan pelbagai pihak termasuklah daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Bantuan kemanusiaan buat Gaza kali ini telah diaktifkan dengan penghantaran pasukan pertama Mercy Malaysia ke Kahirah seawal hari yang kedua. Pengaktifan bantuan di dalam Gaza juga dilakukan oleh kaki tangan dan rakan kerjasama Mercy Malaysia dengan menggunakan sumber dan barang-barang yang sedia ada di dalam Gaza itu sendiri. Di Malaysia, kerjasama lebih daripada 40 gabungan NGO dalam usaha untuk penghantaran bantuan melalui Op Ehsan yang diselaraskan oleh kerajaan Malaysia. Mercy Malaysia telah terlibat dalam menyelaras bantuan-bantuan perubatan, termasuklah ubat-ubatan dan keperluan perubatan yang lain. Berdasarkan permintaan yang terkini daripada Gaza 2 hari yang lepas, kemah-kemah tempat tinggal kini menjadi keperluan utama selain daripada keperluan musim sejuk, memandangkan ramainya penduduk daripada utara dan Gaza City telah berpindah ke daerah selatan di Khan Yunis dan juga di Rafah. Keperluan ubat-ubatan seperti antibiotik, ubat tahan sakit, bandages, wound dressing akan kami usahakan untuk kami hantarkan seberapa segera dalam konvoi dalam masa yang terdekat. Dan kami juga telah memesan 2 truk keperluan makanan dan air minuman untuk dihantarkan segera. Semoga segala usaha bantuan kemanusiaan yang dihantar melalui daerah ini sampai secepatnya bagi meringankan penderitaan penduduk Gaza.